Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban selepas gempa bumi baru berukuran 6.4 pada skala Richter melanda wilayah Hatay yang terletak berhampiran sempadan dengan Syria. Gempa bumi itu berpusat di ibukota Hatay, Antakya dan turut dirasakan di Syria, Mesir dan Lubnan. Ini susuli oleh satu lagi gempa bumi berukuran 5.8 pada skala Richter yang berpusat di daerah Samadak di Hatay. Menurut pihak berkuasa, hampir 300 orang cedera, 18 dalam keadaan parah. Lebih banyak bangunan runtuh tetapi para penduduk berkata ramai yang telah berpindah ke tempat lebih selamat selepas gempa bumi yang berlaku lebih 2 minggu lalu. Bantuan psikologi adalah antara keperluan utama bagi para mangsa gempa Turki dan Syria ketika ini. Demikian pemerhatian seorang warga Singapura yang menyumbang tenaga sebagai relawan di sebuah badan bukan pemerintah NGO di Turki. Selama 4 hari beliau berada di wilayah Hatay yang teruk terjejas untuk mengagihkan bantuan kepada para mangsa. 3 hari selepas kejadian gempa, Encik Nuzulul Qadar Abdullah menyahut seruan Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH di Turki yang memerlukan lebih ramai relawan. Malah pelajar ijazah Dr. Falsafah dari Universiti Ibn Khaldun di Istanbul ini juga melancarkan usaha mengumpul derma. Sebanyak $150,000 dikumpulkan untuk membeli barangan asas seperti makanan, selimut dan khemah. Namun, 2 minggu selepas kejadian gempa, keperluan para mangsa sudah berubah. Mangsa gempa bumi ini dia berbeza. Dia bukan seperti mangsa-mangsa yang lain kerana mereka perlu mengambil masa untuk memahami apa yang berlaku dan mereka perlu mengambil masa siapa antara keluarga mereka yang tidak ada lagi. Sebagai contoh, salah satu kawan saya hilang lebih kurang 16 dari ahli keluarganya. Jadi setakat ni bila saya berbual saya okey, tak ada masalah. Dia mungkin masih belum menyerap perkara itu. Dalam beberapa minggu dan bulan akan datang, para mangsa dijangka akan memerlukan bantuan psikologi. Lantaran itu, Encik Nuzulul berkata sumbangan wang lebih diperlukan bagi tujuan ini berbanding keperluan asas yang sudah mencukupi. Meskipun pemulihan mungkin akan mengambil masa bertahun-tahun lamanya, beliau terkesan dengan sikap para mangsa yang ditemui. Sebahagian dari mereka duduk dalam kemah, kita datang nak kasih makanan, dia kata tak apa, aku dah kenyang, kasih orang yang depan, kasih jiran, dia lagi memerlukan. Jadi bila kita di sana, kita sangat terkesan dengan sikap kesyukuran mereka, dengan sikap yang mereka rasa mereka sudah ada cukup dan ada orang yang lain yang memerlukan, sedangkan mereka sendiri duduk dalam kemah. Sebahagian dari mereka ingin memupuk sifat ini dalam jiwa anak-anak mereka. Anak mereka ambil coklat satu dan kita nak kasih lagi satu, nanti bapa dia tepuk tangan. Dia kata haram. Kau nak perlukan satu je, orang lain perlukan yang lain. Encik Nuzulul berharap untuk melawat kawasan-kawasan gempa lagi bagi memenuhi keperluan lanjut para mangsa. Ini sedang para mangsa yang terselamat berusaha untuk pulih daripada bencana dahsyat itu yang telah mengorbankan puluhan ribu orang.